Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ke saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk terus hidup menikmati hembusan udara Ramadan, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bermula pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki untuk beribadah pada hari-hari ataupun malam-malam akhir Ramadan. Tengah hari ini saya diberikan tajuk milik siapakah Lailatul Qadar, macam tajuk lagu pun ada juga. Baik tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang Lailatul Qadar, orang Melayu sebut malam Lailatul Qadar, tak apa dah. Sebab perkataan Lailah itu juga maksud dia malam dalam bahasa Arab. So kita sebut malam tu dua kali. So kita boleh sebut Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mention pasal Lailatul Qadar ini dalam suratul Qadr. Allah Ta'ala kata, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalnahu, kami, kata Allah, turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan tahukah kamu apakah dia malam Al-Qadar ini? Allah Ta'ala hanya menyebut salah satu daripada keistimewaan ataupun salah satu ciri malam itu ialah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini kalau dibandingkan dengan malam-malam yang lain, kemuliaannya melebihi ataupun lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, kalimah Lailatul Qadar daripada dua perkataan. Satu perkataan Lailah, kalau kita dalam bahasa Melayu sebut Lailatul lah, dalam bahasa Arab dia Lailah. Dan yang kedua perkataan Al-Qadar. Lailah merujuk kepada malam ataupun masa yang mana tenggelam matahari sampai terbit fajar, maka itulah nama dia Lailah. So kalau qiyamul lail, kalau orang boleh qiyamul lail sepanjang malam, maknanya daripada azan maghrib dia qiyamul lail sampai waktu subuh 7.22 sampai 6:01 minit. So kalau kita salat subuh berjemaah pagi tadi, Allah Ta'ala tuliskan kita dapat fadilat atau pahala qiyamul lail daripada maghrib sampai subuh. Kalau suruh saya tak lalu kan, takat semayang tarawih 2 jam tu okey jugalah, tapi itu pun ketol lutut dah rasanya. So itulah perkataan Lailah. Baik, perkataan yang kedua perkataan Al-Qadar. Kita ada perkataan qada dan qadar. Berapa kadarnya dalam bahasa Melayu? Qadar ini dari sudut bahasa Arab maknanya kemuliaan. Yang kedua maknanya hukum, dan yang ketiga maknanya ketetapan. So ulama-ulama berbeza pandangan dari sudut mendefinisikan maksud sebenar Lailatul Qadar. Kata Ibnu Qudamah Al-Hambali, dia kata apa? Malam Al-Qadar ini malam yang mulia, malam yang diberkati, yang diagungkan. Ibn Jauzi pula sebut ada 5 pandangan tentang nama ataupun pengertian Lailatul Qadar. Yang pertama, ianya suatu malam yang agung. Kenapa agung? Sebab Allah Ta'ala mention dan Allah Ta'ala muliakan malam tersebut.
Kita ni mungkin biasa. Saya teringat guru saya, Profesor Dr. Muhammad Sudi, bila dia tulis tentang Muhammad Abduh, dia kata kita dengan Muhammad Abduh asalnya sama je, iaitu nama kita tercatat dalam sijil lahir dan sijil mati. Itulah, betul tak? Tapi yang membezakan kita apa? Bila nama kita tercatat pada catatan-catatan yang lain. Dulu zaman saya sekolah kan, dapat keluar surat khabar tu kira hebat kan. Canang satu kampung keluar surat khabar, keluar TV contoh. Padahal dia keluar TV tu bukan untuk meramah dia, tapi sebab gambar dia terselit kan. So tuan-tuan, itu bagi setengah orang itu keagungan bagi dia. So keagungan Lailatul Qadar bila Allah Ta'ala mention specifically, ia suatu malam yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Yang kedua, kata ulama, antaranya pendapat Al-Khalil bin Ahmad, dia kata apa? Al-Qadar itu maknanya malam tu sempit. Pula dah. Kenapa sempit? Sempit sebab banyak atau ramainya malaikat yang turun malam tu. Tanazzalul malaikah warruhu fiha, turun malaikat juga ar-ruh. Ar-ruh ini merujuk kepada Jibril. So boleh bayangkan betapa jamnya malam tu bila semua malaikat turun. Cuma kita tak nampak lah. Kalau nampak rasanya malam tu terus sembahyang jenazah untuk kita, sebab benda-benda ditunjukkan, benda-benda macam tu terkejut tuan-tuan. So bayangkan, kata ulama, maknanya sempit sebab malaikat datang turun cari orang yang buat amal kebaikan, nak bagi rahmat dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar ini maknanya malam hukum atau malam keputusan, sebab pada malam itu ialah suatu malam yang Allah Ta'ala tentukan urusan pada tahun mendatang. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Malaikat turun bawa segala urusan, means perancangan Allah apa semua. Kalau kita kata blueprint tu turun malam tu lah. So ada yang mengatakan bahawasanya ianya diturunkan, dia mulia kerana malam Al-Qadar ini malam yang diturunkan Al-Quran. Orang tanya pula, Ustaz, habis 17 Ramadan tu nuzul Quran, ni Lailatul Qadar nuzul Quran, mana satu yang betul? Kami pening. Tuan-tuan, nuzul Quran 17 Ramadan betul, proses turun Al-Quran. Nuzul Lailatul Qadar juga satu malam yang turunnya Quran, tapi dua proses yang berbeza. Lailatul Qadar ialah proses turun Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. So berlaku pada malam Al-Qadar. Yang 17 Ramadan itu adalah proses turun Al-Quran secara beransur-ansur daripada Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi. Jibril bawa sikit-sikit. Permulaannya berlaku pada malam 17 Ramadan bagi pandangan setengah ulama. Baik tuan-tuan, Syekh Al-Maraghi, salah seorang ulama tafsir, dia kata apa? Malam itu suatu saat yang Allah Ta'ala bagi kemunculan sinar petunjuk. Kenapa? Sebab di situlah turun Al-Quran, malaikat bawa rahmat dan sebagainya. Dan malam itu Allah Ta'ala tandakan dengan ianya lebih baik daripada 1000. Why 1000? Orang Arab pada ketika itu, bagi mereka angka 1000 ni is the biggest number. Bagi mereka angka 1000 itu is the biggest number that they can imagine. So kalau kita kemungkinan bahawasanya malam itu lebih baik pada 1000, bukan 1000 bulan kiraan kita, wallahu a'lam, tapi nak menggambarkan ia suatu numbers yang sangat besar. Maybe hari ini kita kata million, mungkin hari ini kita kira tentang trillion, wallahu a'lam, tapi ianya sebagai suatu ukuran bahawasanya kemuliaan malam tersebut mengatasi malam-malam yang lain. Baik. Dan bila kita sebut tentang kelebihan, saya sebut tadi kelebihannya ialah yang pertama, ganjaran yang Allah Ta'ala bagi pada malam tersebut menyamai atau melebihi daripada kita buat sesuatu amalan dalam tempoh 1000 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada malam itu suatu malam yang Allah Ta'ala perintahkan semua malaikat termasuk Jibril alaihi salam untuk turun ke dunia. Sebab tu saya teringat ada ustaz buat joke, bila dia kata anak kita kecil-kecil kan dia hafal malaikat, nama-nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan. Cucu kita kan pergi tadika belajar, dia kata Jibril menyampaikan wahyu, tugas dia, betul tak? Cucu kita ni advance, dia tanya pula, Atuk, sekarang Jibril turunkan wahyu kat siapa?
wahyu habis kan? So nak jawab apa? Ini juga antara tugasan Jibril, iaitu tiap-tiap tahun dia turun bawa urusan dunia. Dan yang kedua, ini suatu malam yang penuh keselamatan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Ia suatu malam yang mana kita akan dapat keselamatan dan juga keamanan daripada sebarang kejahatan sehinggalah selesai ataupun sehinggalah terbitnya fajar. Baik. Kita akan bertanya, bila malam Al-Qadar ini? Tambah pula hari ini kita mungkin terdedah dengan tarikh-tarikh puasa yang berbeza-beza. Mungkin malam ni kita malam ke-21. Ada orang yang malam ni dah malam 22 dah. Kan soalan canggih-canggih tu jenuh juga aku nak jawab. Sebab tu tuan-tuan, yang paling penting ialah Nabi SAW sebut taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ini hadis yang menjadi prinsip asas. Apa dia? Nabi kata, Nabi SAW sebut, carilah malam-malam Al-Qadar ini pada 10 terakhir. Sebab kalau kita specifically cari pinpoint pada satu-satu malam, benar ada ulama sebut malam 27. Mazhab Hambali terutamanya antara mazhab yang paling tegas memperkatakan malam 27 malam Lailatul Qadar. Sebab tu kalau di Makkah Al-Mukarramah malam tu biasanya congested, penuh orang. Siapa-siapa buat umrah akhir Ramadan, kebiasaan malam 27 memang congested. Sebab semua yakin malam itu malam Al-Qadar. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawasanya ianya berlaku pada 23 Ramadan. Dalam 23 ada mengatakan pandangan ini pandangan Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ada juga yang mengatakan pandangan pada 21. Dan menarik, ada juga satu riwayat menyebut ini berlaku pada malam yang ke-24. Kita tahu kebiasaan yang kita faham ianya berlaku 10 malam terakhir, kemudian berlaku pada malam-malam yang ganjil. Tapi bila kita tengok riwayat ini yang menyebut bahawasanya iltamisu lailatul qadri fi 24, hadis pada Ibnu Abbas, maka tuan-tuan, pada saya di sinilah Allah Subhanahu wa taala sengaja sembunyikan hakikat sebenar bila berlaku Lailatul Qadar ini. Sebab sikap sebahagian besar kita dah dapat lesen tak ingat dunia dah. Betul tak? Waktu lesen L, mungkin sebahagian besar tuan-tuan dulu tak ada lesen P. Saya zaman ada lesen P. Tuan-tuan dulu L terus lesen besar dah. So saya dulu lepas L ada lesen P, kena tampal P tu. Selagi tampal P tu tak boleh buat salah, sebab nanti potong mata. Nak renew lesen tak boleh. Tapi dah dapat lesen besar segala dia buat. Betul tak? Maka itu sikap manusia. Kadang-kadang manusia ni bila dia dapat sesuatu, contoh katakanlah kita kata malam 21 ni, malam Al-Qadar, saya rasa penuh masjid. Itu malam esok ada orang? Tak ada orang. Kenapa? Dapat dah ustaz, dapat confirmation dah, cukup lah. Macam staff kita kan, staff saya kerja-kerjaan kan, maknanya itu pakai smart sikit sebab aku balik meeting. Dulu kalau staff kerajaan kan, lepas 3 tahun baru confirm. Sewaktu 3 tahun tu bukan main lah, taat bos kan, masuk awal dah dapat surat confirmation, dapat tarah berpencen. Mulalah celum-celam kata orang Perak. Datang pun kadang-kadang kawan duduk tolong punch card, waktu macam-macam. So pada saya sebab itu Allah Subhanahu wa taala sembunyikan untuk apa? Supaya kita senantiasa tercari-cari. Hatta baginda Nabi SAW sendiri senantiasa penuhkan malam-malam akhir baginda dengan ibadat. Tapi tak stop kepada suatu malam yang khusus. Kalau baginda Nabi SAW dan para sahabat tak stop pada suatu malam yang khusus, kenapa kita yang biasa-biasa ni, yang ibadat kita tara mana, tiba-tiba kita nak dapatkan satu malam and after that kita berhenti? Sebab tu pada saya yang penting bermula pada malam ini, sebagaimana Nabi sebut ishtadda mizrah. Kata Aisyah, Nabi bila malam akhir Nabi ketatkan ikatan kain. Satu simbolik.
Simbolik apa? Tak nak campur urusan lain dah. Kain pun ketat. Nak campur dengan isteri pun tak nak dah. Dalam riwayat menyebut Nabi kalau nak urus diri, nak basahkan kepala, Nabi hanya hulurkan kepala masuk ke hujrah Aisyah. Aisyah selak tirai, Aisyah basahkan rambut Nabi, sikatkan rambut Nabi, Nabi masuk semula ke masjid. Sampai sebegitu. Ada sahabat yang gantung khemah dalam Masjid Nabawi untuk mereka beribadah pada akhir-akhir Ramadan. Baik, tuan-tuan, bila kita bincang tentang Lailatul Qadar, ramai akan tanya, apa tandanya Ustaz? Tuan-tuan, kalau nak sebut tanda, kita boleh sebut tanda-tandanya. Tapi soalnya, adakah tanda itu yang kita cari ataupun pengisian itu yang sepatutnya kita fokuskan? Kalau kita mencari tanda, sebagai contoh, ada yang kata tandanya ialah malam itu kalau malam kebiasaannya bersih, tak ada awan. Tuan-tuan, ada orang dia sanggup tunggu tengok awan bersih ke tak? Kan tak kenanya. Orang dah azan isyak, kau tak masuk-masuk masjid lagi. Dia tengok pokok sujud tak sujud. Akhirnya pokok sujud, dia tak sujud-sujud. Pokok dia sujud. Dia tengok pokok sujud kan. Oh, pokok sujud. Kena pula hak jenis yang kaki TikTok kan. Buatlah live TikTok. Akhirnya dia tak sujud-sujud. Orang kat masjid dia buat 20 rakaat, sujud berapa kali dah? 40 kali sujud buat. Ada yang kata malam tu air mungkin membeku. Betul, memang ada setengah ulama menyebut antara daripada Ubadah bin Samit disebut apa? Malam tersebut bersih terang, seolah-olah bulan yang meneranginya tenang, nyaman, tak terlalu sejuk, tak terlalu panas, dan tiada tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Dan paginya, tandanya waktu matahari keluar dalam keadaan cahayanya tidak menyakitkan, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu sejuk. Itu tanda bagi orang yang mungkin Allah Ta'ala izinkan untuk lihat. Bagi kita layman, kita ni layman, orang biasa je, cukuplah bagi kita untuk kita penuhi malam-malam tersebut dengan beribadat. Maka apa amalan yang kita boleh buat pada malam-malam Al-Qadar ataupun nak mencari malam Al-Qadar ini? Pertama, kita lakukan qiyam. Apa itu qiyam? Qiyam maksud dia berdiri. Dia satu simbolik kita hidupkan malam tersebut. Bagaimana? Tuan-tuan, penuhi masjid. Daripada maghrib datang solat berjemaah. Kalau tak boleh mungkin di maghrib berjemaah di masjid, mungkin di rumah kita buat dengan keluarga kita. Datang segera untuk ke masjid untuk solat isyak berjemaah. Kemudian tunaikan solat sunat tarawih bersama-sama dengan imam sampai selesai. Kalau dapat. Kalau ada urusan tu lain lah. Kan tak ada urusan buat. Saya pun mulai malam ni last ada tazkirah Ramadan. Itu pun terbabas satu. Rupa-rupa ada orang jemputan-jemputan, rupanya terbabas. Malam ni ada jemputan. Saya kata dah malam ni stop. Saya kata malam seterusnya saya tak nak ada jemputan tazkirah ke mana ke. Nak fokus. Nak fokus. Kemudian tuan-tuan, apa yang kita buat? Dah habis qiyam, bangun sahur, jangan lupa qiyam balik. Ini bangun sahur, makan, tapi lupa tahajud, rugi kita. Laksanakanlah walaupun sekurang-kurangnya dengan 2 rakaat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa-siapa yang mendirikan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ganjaran, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Baik, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan dengan qiyam ini ialah mendirikan apa sahaja ibadah yang berbentuk salat sunat. Kita pun tahu salat sunat ni dia terbuka luas. Sama ada kita namakan sebagai tarawih, kita namakan sebagai tahajud, tasbih dan sebagainya, atau kita namakan salat mutlak. Yang penting salat malam ini, kata Nabi, mathna, iaitu 2 rakaat. Dan ditutup dengan witir. Isu penutupan witir ini ialah apa dia? Tuan-tuan, benar kebiasaan kalau malam-malam yang lain kita tutup dengan witir pada penghujung. Tapi disebabkan Ramadan ni dia eksklusifnya program. Bila program eksklusif, kita kena ikut program eksklusif tu. Apa dia? Iaitu benar kita dah lakukan witir bersama-sama dengan imam waktu tarawih.
after that boleh buka balik? Boleh buka balik, tak ada masalah. Cuma tidak perlu witir 2 kali dalam satu malam. Nabi sebut dalam satu hadis, la witraini fil lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Cukup buat witir dengan imam, and then nak sambung lagi, sambunglah. Baik, kedua nak buat apa? Malam-malam ni, yang kedua, kita banyakkan bacaan Al-Quran. Bukan tak baca, saya yakin orang masih takwa ni banyak baca Quran, banyak pada saya lagi. Saya sikit jelah, pagi dah kerja sampai pukul berapa kan, ceramah banyak, baca sikit. Tuan-tuan lagi banyak saya, yakinlah. Kita double atau triplekan bacaan kita. Kenapa? Sebab di situlah ganjaran pahala yang banyak. Sebab kita pun tahu ganjaran pahala baca Quran ni dalam ceramah nuzul Quran sebut macam-macam. Dan kena ingat, ianya suatu bulan yang sangat-sangat sinonim dengan Al-Quran. Baca, jangan dengar je. Sebab setengah orang dia ada tendensi untuk dengar Quran, dia on YouTube kan, dia dengar, betul dapat pahala, tapi dia takkan sama dengan pahala baca. Dan pahala baca yang paling sempurna bila baca dan tengok. Itu pahala bacaan yang paling sempurna. Ada orang mungkin dia hafal, dia baca by hafalan, dapat pahala, tapi dia takkan sama dengan pahala membaca dan tengok mushaf. Macam juga solat. Dalam solat, bacaan paling afdal adalah bacaan daripada hafalan. Tengok boleh tak? Boleh, tak salah, harus untuk tengok. Tapi paling besar pahala ialah dengan kita baca daripada hafalan. Baik, yang ketiga, malam-malam ini banyakkan kita keluarkan harta kita kepada kebaikan. Sebab tu saya suka sebut, kita ada budaya duit raya. Tak salah budaya duit raya, tak salah. Tapi why not bagi waktu Ramadan? Sebab pahalanya lebih. Bagilah malam tengok anak bulan tu. Hari Khamis kan tengok anak bulan, malam tu bagi siap-siap. Atuk tahun ni awal, atuk bagi advance. Kerajaan pun bagi advance gaji, 14 bulan gaji kan. So atuk pun bagi advance. Kenapa? Sebab atuk nak pahala lebih. Hari raya bagi, dapat pahala. Saya tak kata dapat pahala, setiap pemberian akan dapat pahala. Tapi kita nak kejar pahala banyak. So pahala banyak bila? Pahala banyak pada malam-malam akhirah Ramadan. Maka bagi siap-siap advance. So pagi raya settle ni, pagi raya sibuk nak salam. Kita dalam tugas kat masjid kan, bila ada kan sibuk lah time tu nak salah. Balik sembahyang pun kena cepat-cepat nak balik apa ni, cara salam. Tak, bagi malam-malam siap-siap. Dan kita pun tahu bahawa sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ataupun disebut tentang kepemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi bulan-bulan lain, sampai ke peringkat seolah-olah Nabi itu kepemurahannya seumpama angin yang berhembusan. Dan disebut dalam satu riwayat yang lain, kata Anas bin Malik, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya tentang ayus saumi afdal ba'da Ramadan. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa paling afdal pada Ramadan mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada bulan Sya'ban. Qila fa ayyus sadaqati afdal, maka ditanya pula sedekah mana yang paling afdal? Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. So kita banyakkan ekstra pemberian pada bulan Ramadan, terutamanya pada malam-malam akhir. Keempat, apa kena buat? Nak isi, kita jamu orang makan. Budaya kita orang Melayu ni baik dah kan, buat sponsor berbuka dan sebagainya. Maka pertingkatkan. Sebab tu kalau kita tengok di tanah haram, orang akan berebut walaupun dapat bagi satu cawan kopi ataupun teh ya, berebut. Dan setiap orang, setiap rumah akan masak walaupun satu cik. Dan budaya kita kat kampung dulu pun, saya orang Perak kan, orang Kuala Kangsar, dia ada budaya mengantar. Bawa talam tu penuh pinggan kan, 5 pinggan. Mak masak cukodok lah, tapi hantar kat 5 rumah. Tapi ada trik sikit, hantar tu bagi salam, Assalamualaikum puan, ni mak bagi cukodok, cuma mak pesan nak pinggan balik. So nak pinggan balik, mak pinggan balik, sebab kan tak ada pinggan kat rumah. So wan ni pun dia pun ambil dah cukodok, disalin, dia bagi juadah lain. Sebab tu orang kampung dulu walaupun mereka miskin, tapi mereka mewah dengan juadah sebab saling memberi.
Kita hari ni saling membeli, makan tak banyak mana, akhirnya bazir. Baik. Seterusnya i'tikaf. I'tikaf. Apa itu i'tikaf? Tuan-tuan pun tahu i'tikaf ni ialah duduk seketika dalam masjid dengan niat beriktikaf. Baik. So dalam keadaan ini, ada orang yang akan tanya soalan, terutamanya orang perempuan. Kami orang perempuan mungkin sukar nak iktikaf kat masjid. Ada isu-isu lah kan. Satu, mungkin anak kecil. Yang kedua, mungkin isu tak sesuai wanita tidur dalam masjid. Yalah, seorang lelaki ni senang je terlentang situ, okey, tak ada masalah. Perempuan dengan aurat dan sebagainya. Saya nak bagi satu panduan untuk wanita. Kata Syekh Ali Muhyiddin Al-Qaradaghi, Syekh Muhyiddin Ali Al-Qaradaghi disebut, dia kata apa? Harus bagi wanita i'tikaf di ruang solat rumahnya. Kita kat rumah kan ada satu sudut yang biasanya kita khaskan sudut tu untuk solat. Mungkin tuan-tuan kat Taman Tun ni mungkin ada surau dalam rumah lah. Kalau macam rumah saya tu adalah satu sudut kan, macam Bilaluddin mungkin ada satu sudut kan, situ tempat dah biasanya hampa sejadah, situlah solat. Bagi wanita boleh dia i'tikaf di situ tanpa datang masjid. Tapi dia kena ikut syarat i'tikaf lah. Dia tak boleh keluar pula. Maknanya kena berada di situ. Kalau duduk-duduklah, kalau baging-baginglah, tidur-tidurlah, tapi di situ saja. Dan dia akan mendapat pahala i'tikaf dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bagi kes, katalah lelaki. Ustaz, perempuan lelaki macam mana? Baik, bagi lelaki yang mungkin ada halangan. Dia kerja pengawal keselamatan, dia tinggalkan pos, kita marah dia, betul tak? Dia kerja jaga security, dia pun nak iktikaf, dia pun pergi masjid, akhirnya pos guard kosong. So katakanlah situ dekat pos guard tu dia biasa salat, memang bersih, maka dia juga boleh beriktikaf di situ. Dan dia mendapat dua pahala. Apa dia? Pahala melaksanakan tugasan wajib dia. Sebab kita kena ingat, ada dua mata yang takkan disentuh api neraka. Nabi kata, ainani la tamassuhumun nar. Ada dua mata yang takkan disentuh, disambar neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Kedua, ainun batat fi sabilillah. Mata yang berjaga malam fi sabilillah, kerana jalan Allah. Tuan-tuan, anggota keselamatan, mereka bertugas, dapat pahala tak? Dapat. So kita hidupkan masjid-masjid kita ini. Tapi saya sebut, memang yang paling afdal ialah berada di masjid. Itu yang paling afdal. Cuma pesanan saya, kalau nak iktikaf di masjid, mungkin masjid benarkan tidur di ruang solat utama, jagalah kebersihan, bawalah alas yang sepatutnya. Kita tidur, kadang-kadang keluar benda yang tak sepatutnya. Yang keluar benda tak sepatutnya kadang-kadang najis. Air liur basi najis. Tuan-tuan bayangkan kalau tiba-tiba air liur basi itu kena pada tempat kita nak solat. So kita jagalah, kena win-win situation. Masjid buka peluang pada kita, dalam masa yang sama kita juga jaga masjid untuk pastikan perkara-perkara ini tidak berlaku. Dan bila mana malam Al-Qadar, saya teringat suatu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bila mana Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, jika aku suatu hari aku tahu malam itu Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, maka apa ungkapan yang patut aku ucap? Nabi kata, berdoa. Doa dia kita hafal dah. Tiap-tiap kali tarawih 4 rakaat tu kita ungkap doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Orang akan tanya, Ustaz, yang dia sebut innaka afuwun karimun, boleh tak? Kan sekarang Bilal dia akan baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, dalam fiqh berdoa kita boleh tambah, tak ada masalah.
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita akan baca wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin sebagai contoh. Dalam berdoa boleh tukar sirah dhamir. Dhamir ni kata ganti diri. Kalau kita kata fa'fu anni, ampunkan aku seorang, mungkin kita nak berdoa untuk ahli keluarga kita, maka kita kata fa'fu anna. Dalam berdoa benda ini diperbolehkan, tak menjadi masalah. Dan kata Ibnu Rajab Al-Hambali bila mengulas tentang hadis ini, dia kata apa? Dianjurkan supaya banyak mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada malam Al-Qadar, ya, setelah sebelumnya kita bersungguh-sungguh melakukan amalan pada malam-malam akhir Ramadan. Dan dia kata apa? Orang-orang yang arifun billah ialah orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal, namun dia masih beranggapan bahawa amalan yang dia lakukan itu bukan suatu amalan atau keadaan ataupun ucapan yang saleh, melainkan setelah dia mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang kita ni ada perasaan syok sendiri. Syok sendiri pasal apa tuan-tuan? Ialah kita manusia. Kadang-kadang datang semangat kan, iktikaf kita, lepas habis sembahyang tarawih tak balik-balik rumah dah sampai subuh, tak keluar-keluar rumah, tak keluar-keluar masjid. Lepas tu malam tu pula tiba-tiba tak ada orang, kita seorang. Dia mula datang perasaan lain macam, mana dia orang ni, kata janji datang masjid, aku je. Itu yang kita takut. Kita takut kita dijangkiti penyakit-penyakit hati. Kita rasa ujub, aku seorang datang malam ni, yang lain hampir kalau bahasa budak sekarang lah kan, sembang lah, ya. Itu pula kalau ramai-ramai pun siap tanya kan, kamu semalam berapa malam iktikaf? 3. 3 je. Mika berapa? Teman 5 je. Sebut tu pun macam something je. Sebab tu tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, kita kena mohon ampun kepada Allah. Sebab takut-takut dalam kita buat amal itu ada tersingkap ataupun terselit di sana sini, ya, dalam hati kita perasaan ujub, kita rasa kita ria, ada perasaan, ada unsur ria, ada unsur sum'ah. Yalah hari ni kan kadang-kadang macam-macam kan, mungkin tak sebut, ambil gambar besar suasana upload dekat status WhatsApp, kongsi pula dekat grup WhatsApp family. Alhamdulillah hari ni dapat iktikaf. Tak salah, saya sebut ni tak salah, sebab ia bergantung kepada niat. Kita tak boleh kata orang yang upload gambar tu menunjuk. Tak tahu, sebab itu hati dia. Tapi elakkanlah. Elakkan, tapi payah nak elak hak tu. Itu cabaran dia. Maka sebab itu kena banyak minta Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta keampunan Allah. Sebab apa? Sebab takut terbatal amal kita. Kita beramal daripada maghrib sebagai contoh, baca Quran sampai 3 juzuk satu malam selepas tarawih, iktikaf pula dekat masjid, tidur mungkin sejam 2 je, berzikir banyak, bangun pula qiyamul lail dengan program yang masjid buat. Tiba-tiba amal kita buat tu terhapus dengan satu insiden semata-mata. Wal'iyadzu billahi min zalik. Kalaulah nak kongsi pun, kongsilah dengan niat kita nak ajak orang lain, tapi seboleh-bolehnya biarlah ianya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala je. Kalau ada orang tegur pun, nampak macam ustaz semalam kat masjid, bukan. Elak-elak lah kan. Wallah, bukan saya kot, orang lain kot, salah tengok orang kot. Sebab tu saya lah, arwah guru saya tu, dia suka kalau pergi masjid, kalau qiyamul lail malam-malam dia pakai rida atau selendang, sebab nak elak orang nampak muka dia. Sampai peringkat macam tu tuan-tuan kan. Dia kan orang ulama dulu kan dia pakai ridak yang 3 segi tu kan, yang macam selendang kalau ulama Fatani begini tu. So dia pakai macam tu dengan harapan orang tak nampak, dan dia tak nampak orang. Sebab bila orang nampak kita, perasaan lain macam, kita tengok orang juga kadang-kadang perasaannya lain macam. Maka dalam keadaan ini, siapa-siapa sahaja yang buat kebaikan pada malam-malam Al-Qadar, Allah Ta'ala akan tulis bagi dia kebaikan. Sebab tu elakkan Lailatul Qadar.
Hati yang takut ni malam-malam ni dengan macam-macam uptown, downtown semua ada kan. Mula dah pakai cari baju raya dan sebagainya. Bukan tak boleh, boleh. Tapi pilihlah masa yang lebih sesuai. Weekend nanti ada satu lagi weekend, carilah siang hari. Tapi elakkanlah kita buat malam. Sebab takut apa? Sebab yalah, bukan kita seorang keluar, akhirnya atas jalan raya 3 jam, dekat bazar 3 jam, balik tak buat apa pun kita. Wal'iyadzubillahi min dzalika. Moga-moga ada kebaikan untuk kita semua yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan kafaratul majlis salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.